Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Okey? Dan hari ini pastinya kita nak teruskan dengan slot pentaksiran sumatif bagi format pentaksiran bahasa Melayu menengah rendah. Nak tahu siapakah penyampai yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil penyampai kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Tuan Syafirun Hashim yang merupakan Ketua Penolong Pengarah bagi Unit Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lia. Okey, baik Tuan. Alhamdulillah, sihat. Okey, dan kita juga ingin mengalu-alukan kedatangan jurubahasa kita, ada Cikgu Duzaimah Kamarudin, bagi pihak SMK Tun Mutahir, Batu Berendam Melaka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baiklah Tuan, kita nak teruskan dengan objektif mata pelajaran dan juga objektif pentaksiran bagi pentaksiran sumatif. Silakan Tuan. Baik, terima kasih Ria. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan pentaksiran sumatif ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu Menengah Rendah KSSM. Okey. Baik, bagi tujuan itu, sebelum kita pergi kepada format pentaksiran, terlebih dahulu saya ingin menceritakan berkaitan kurikulum standard sekolah menengah untuk Bahasa Melayu yang mana menjadi punca kuasa kepada penghasilan format pentaksiran itu sendiri. Ya, kalau kita lihat bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, ya, kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah itu adalah untuk melahirkan murid yang berketerampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi tujuan memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea dalam membentuk hubungan sosial dalam kehidupan seharian. Jadi bertitik tolak daripada matlamat inilah kita sedaya upaya untuk menghasilkan pentaksiran sumatif sekolah menengah ini. Ya. Baik, ini antara objektif mata pelajaran yang terdapat di dalam KSSM itu. Antara objektif mata pelajaran yang ada di dalam KSSM ini, kalau kita lihat di sini dari segi kemahiran membaca, kemahiran membaca ada 3 objektif di situ, kemahiran membaca. Jadi berdasarkan 3 kemahiran objektif tersebut, lembaga peperiksaan telah mewujudkan ataupun mengeluarkan satu objektif pentaksiran berkaitan membaca ini, iaitu keupayaan membaca, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang terdapat dalam pelbagai jenis bahan dan rancangan. Ya, jadi tujuan pentaksiran ini diadakan, kita boleh katakan yang pertama ialah untuk melihat keupayaan ataupun kemahiran murid dalam bidang ataupun dalam kemahiran membaca. Ya, kemudian kita ada juga pentaksiran, objektif pentaksiran dari segi menulis, kemahiran menulis, ya, iaitu keupayaan menulis pelbagai bentuk penulisan untuk menyampaikan idea dan pendapat. Baik, yang seterusnya kemahiran dari segi pengetahuan tata bahasa. Dalam perkara ini, pentaksiran ini dilaksanakan bertujuan untuk mengukur keupayaan murid mengetahui, memahami dan menggunakan sistem bahasa dalam Bahasa Melayu. Okey, baik, itulah dia kita dapat mengetahui objektif mata pelajaran dan objektif pentaksiran bagi format pentaksiran Bahasa Melayu Menengah Rendah. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini.
Ayo murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot pentaksiran sumatif bagi format pentaksiran Bahasa Melayu Menengah Rendah. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Tuan Syafirun Hashim. Kita nak teruskan Tuan dengan format ujian pula. Silakan Tuan. Baik, Ria, inilah yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan audien kita. Format berkaitan ujian summative ataupun ujian akhir tahun sesi akademik, ujian sesi akademik, ujian akhir sesi akademik untuk bahasa Melayu. Jadi kalau kita tengok di sini, format ini sebenarnya untuk bahasa Melayu dia ada dua kertas. Bahasa Melayu dia ada dua kertas, iaitu kertas 1 02/1 dan kertas 2 02/2. Ya. Baik, kita lihat satu persatu kepada huraian di dalam slide ini. Yang pertama kita tengok jenis instrumen. Jenis instrumen untuk kertas 1 ini ialah ujian bertulis, pemahaman dan tata bahasa. Pemahaman dan tata bahasa. Kemudian kita ada kertas 2, jenis instrumennya ujian bertulis yang menguji lebih kepada penulisan, bentuk penulisan. Kemudian yang kedua jenis item. Di dalam kertas 1 ini, kertas 1 dia ada objektif aneka pilihan, OAP, objektif pelbagai bentuk dan subjektif respon terhad. Manakala bagi kertas 2 terdiri daripada soalan-soalan berbentuk subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Baik, seterusnya untuk bilangan soalan. Ini yang sangat penting untuk diketahui oleh murid-murid dan guru-guru. Bagi kertas 1, bahagian A, ada 3 bahagian. Bahagian A, bilangan soalannya untuk bahagian A, bahagian morfologi, ada 10 soalan OAP. 10 soalan OAP. Kemudian di dalam bahagian A juga ada soalan pemahaman petikan OAP dengan jumlah soalannya 5 soalan. Jadi bahagian A itu ada 15. 15 soalan. Kemudian bahagian B, morfologi, frasa dan sintaksis, yang bentuk soalannya ialah bentuk objektif pelbagai bentuk. Ada 4 soalan di bahagian B. Kemudian soalan berbentuk pemahaman petikan juga ada di situ, di bahagian B itu. Kemudian untuk soalan 3, soalan 3 iaitu novel, yang lebih kepada soalan komsas, ada 1 soalan. Kemudian di bahagian C kertas 1 itu ada soalan-soalan yang menguji konstruk ataupun perkara yang ditaksir berkaitan pemindahan maklumat. Ada soalan subjektif, respon terhad, juga 1 soalan. Tetapi untuk bahagian C ini dia ada perbezaan mengikut tingkatan. Tingkatan 1 yang diuji hanyalah ringkasan. Tingkatan 2 yang diuji ringkasan dan rumusan. Kemudian bagi tingkatan 3 yang diuji di situ adalah ringkasan atau ulasan. Kemudian bagi bahagian A kertas 2, bahagian A kertas 2, kita ada karangan, karangan pendek lah di sini. Dengan kata lain, sebuah karangan pendek, karangan subjektif respon terhad, 1 soalan. Dan bagi bahagian B, karangan terbuka. Yang ini lebih panjang, karangan lebih panjang, subjektif respon terbuka. Kita ada 3 soalan tetapi calon hanya menjawab 1 soalan sahaja. Okey. Baik, ini dari segi pecahan markah. Dari segi pecahan markah, untuk bahagian A tadi, kita ada 15 markah, bahagian B 30 markah dan bahagian C 15 markah. Jadi jumlah keseluruhan di situ 60 markah. Bagi kertas 2, bahagian A 10 markah dan bahagian B 30 markah. Jumlah markah di situ 40. Yang membawa markah 40. Dan apabila dicampur kedua-dua kertas itu, dia akan menjadi 100 markah. Okey, untuk tempoh ujian bagi kertas 1, masa ataupun tempoh ujian dia 1 jam 30 minit. Manakala bagi kertas 2 hanya 1 jam. Okey. Yang keenam, konstruk. Konstruk ini kalau dengan bahasa biasanya, kalau dalam bahasa pentaksiran kita panggil konstruk. Tetapi kalau dalam bahasa biasanya kita kata perkara yang ditaksir. Perkara-perkara yang ditaksir. Jadi apa yang ditaksir di dalam kertas 1 ini iaitu berkaitan kemahiran membaca dan memahami. Kemahiran membaca dan memahami. Kemudian kita uji juga di sini pengetahuan sistem bahasa. Pengetahuan sistem bahasa. Kemudian bagi kertas 2, kemahiran yang diuji ataupun konstruk yang diuji ialah kemahiran menulis aplikasi bahasa.
Ini untuk konstruk. Okey. Kemudian aras kesukaran. Aras kesukaran ini di dalam kertas soalan ini kita memasang ataupun menyediakan bagi setiap satu-satu instrumen itu terdiri daripada 50 soalan ataupun 50% soalan aras rendah, 30% soalan aras sederhana dan 2% soalan aras tinggi. Jadi dia punya ratio ataupun nisbah dia 5-3-2. Okey, dan yang terakhir sekali Ria, kaedah penskoran. Ya, bagi kertas satu kita ada 3 kaedah penskoran bagi kertas tersebut, iaitu kaedah dikotomus, analytical dan holistik. Kemudian bagi kertas 2, kertas penulisan itu kaedah penskorannya ialah kaedah holistik. Okey. Tuan, izinkan saya bertanya, adakah perkara yang diuji untuk setiap tingkatan ini sama ataupun tidak? Baik. Soalan yang bagus ya. Ya. Baik, untuk setiap tingkatan bentuk soalan yang diuji adalah sama. Tetapi kontennya tidak sama. Kerana kontennya akan mengikut tahun semasa murid tersebut belajar. Okey, baik, itulah jawapannya dan kita dah pun mengetahui perincian untuk format ujian. Apa kata kita berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Ayo murid-murid, jom kita masuk ke kelas. Hari ini kita dalam slot pentaksiran sumatif bagi format pentaksiran Bahasa Melayu Menengah Rendah. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Tuan Syafiron Hashim. Dan kita nak teruskan Tuan dengan soalan dan juga contoh dalam kertas ujian. Silakan. Baik, jom kita teruskan. Ini contoh soalan berkaitan ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu Menengah Rendah bagi kertas 1. Dalam segmen ini saya akan menjelaskan, ya, menerangkan tentang contoh-contoh, ya, contoh-contoh soalan bagi setiap kertas mengikut setiap bahagian. Ya. Baik, bagi soalan bahagian A, ya, bagi soalan bahagian A, contoh yang dipaparkan di skrin ini ialah contoh bagi konstruk yang diuji, iaitu konstruk morfologi, ya, tata bahasa morfologi. Ini antara contoh soalan yang boleh dikeluarkan, ya, yang boleh dan akan dikeluarkanlah. Tapi yang pastinya bukan untuk tahun inilah, ya. Ini hanya contoh. Baik. Soalan yang pertama, kalau kita lihat bentuk soalan ini ada soalan yang ada grafik, ya, ada grafik. Kemudian soalan ini menguji tentang ketepatan kata yang akan digunakan. Contoh, saya bacakan soalan ini. Kereta yang dipandu laju di jambatan itu terbabas lalu tempat kosong ke dalam sungai. Jadi soalan di sini akan menguji berkaitan ketepatan kata yang sesuai untuk dimasukkan berdasarkan grafik tersebut. Ya? Baik. Contoh yang kedua ialah contoh soalan yang tidak mengandungi grafik tetapi mengukur ataupun menguji konstruk yang sama, iaitu ketepatan kata. Baik, ini lagi juga contoh soalan bahagian A bagi morfologi tetapi bentuk yang berbeza. Ya, soalan ini kalau kita lihat dia menguji perkataan banyak makna. Ya, perkataan banyak makna. Kalau di dalam soalan ini kalau kita lihat soalan yang disendingkan, ya, iaitu perkataan longgar. Ya, penggunaan perkataan longgar yang betul. Jadi soalan ini menguji penggunaan perkataan longgar yang betul. Jadi murid kena melihat maksud perkataan longgar itu dan disesuaikan, ya, dengan ayat yang diberikan itu dan memilih mana satu ayat yang tepat dengan maksud perkataan longgar itu. Baik. Seterusnya soalan berkaitan kesalahan frasa. Masih lagi di bahagian A tapi kesalahan frasa. Iaitu soalan ini menguji, ya, menguji penggunaan frasa yang betul ataupun salah. Ya, berdasarkan soalan di sini, apa yang diuji, frasa yang bergaris itu di dalam sektor perniagaan bergantung kepada, itu yang diuji.
Ya, sekiranya frasa itu tidak ada kesalahan, maka calon ataupun murid akan memilih di pilihan jawapan D. Tetapi kalau ada kesalahan, maksudnya dia memilih mengikut kesesuaian yang mana yang salah itu dan dibetulkan mengikut pilihan jawapan dalam A, B dan C. Okey, seterusnya soalan berkaitan kesalahan ayat ataupun sintaksis. Ya, soalan ini menghendaki calon atau murid memilih ayat-ayat yang betul. Ya, kita berikan 4 ayat. Kita berikan 4 ayat. Di situ kemudian kita berikan dia pilihan jawapan. Jadi murid perlu membaca keempat-empat ayat itu dan memilih kombinasi jawapan yang betul. Ya, berdasarkan ayat yang diberikan itu. Baik, seterusnya soalan berkaitan ayat sama maksud. Ya, soalan ini menghendaki calon untuk memilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang berhuruf tebal, ya, yang telah diberikan. Jadi kemahiran calon perlu memahami ayat berhuruf tebal itu, kemudian memilih ayat sama ada A, B, C atau D yang membawa maksud yang sama dengan ayat berhuruf tebal itu. Baik, seterusnya soalan peribahasa. Di bahagian A juga ada soalan peribahasa. Ini antara contoh soalan peribahasa dan mungkin juga boleh ada soalan yang berbentuk grafik dan sebagainya. Ya, jadi kalau dalam kes ini calon dikehendaki memilih peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberikan di dalam stem di atas itu. Jadi calon kena memilih peribahasa yang sesuai ataupun yang tepat. Ya. Baik, seterusnya untuk bahagian A juga kita ada soalan pemahaman petikan. Ya, kita ada soalan pemahaman petikan yang mana calon perlu membaca petikan ini, ya, kemudian menjawab soalan-soalan yang telah disediakan. Di sini ada 5 soalan. Ya. Ada 5 soalan berkaitan pemahaman tersebut. Jadi kemahiran calon memahami, ya, di sini diuji kemahiran calon memahami petikan tersebut dan kemudian menjawab soalan-soalan. Lebih kurang ada 5 soalan yang diberikan di sini, ya, untuk pemahaman petikan bahagian A. Baik. Seterusnya soalan bahagian B, ya. Contoh soalan bahagian B. Okey, bagi soalan ini apa yang diuji ialah kesalahan ejaan. Jadi bahan stimulus itu boleh sahaja berada dalam pelbagai bentuk. Boleh sahaja pelbagai bentuk, tetapi ini contoh yang kita berikan ialah contoh iklan jawatan kosong. Jadi di dalam iklan ini ada perkataan-perkataan yang telah dieja, ya, secara salah. Ya, tata bahasanya ada yang dieja secara salah, perkataan yang ditulis secara salah, dan calon perlu mencari dan menyenaraikan perkataan-perkataan tersebut. Baik. Seterusnya soalan kesalahan bahasa. Ya, kesalahan bahasa untuk bahagian B. Di dalam ini ada juga diletakkan soalan ini kesalahan berkaitan tata bahasa. Soalan-soalan yang mempunyai kesalahan tata bahasa. Jadi calon perlu mengesan kesalahan tersebut dan menjawab dan tulis di ruang yang disediakan. Okey, seterusnya ialah soalan sintaksis. Ya, soalan sintaksis. Soalan sintaksis ini kalau dalam contoh soalan yang diberikan ini, calon dikehendaki menulis semula perkataan-perkataan, menyusun perkataan yang diberikan ini, kemudian membentuk ayat, membentuk ayat mengikut pola yang telah diberikan. Kalau dalam soalan 1 Romans itu kita tengok pola ayat yang dikehendaki ialah frasa nama. Jadi calon perlu menyusun perkataan-perkataan itu menjadi ayat yang gramatis dengan mematuhi pola yang telah ditetapkan. Ini antara contoh untuk sintaksis, ya, dan dia boleh juga bertukar menjadi soalan-soalan yang berbentuk lain, ya. Okey. Seterusnya soalan peribahasa. Kita ada soalan peribahasa untuk bahagian B ini, ya, soalan yang berbentuk grafik, ya. Kita bagi grafik, kemudian kita minta calon itu mengemukakan peribahasa yang sesuai dengan grafik tersebut, ya. Okey.
Seterusnya dalam bahagian B juga kita ada soalan pemahaman petikan. Ya, berbeza dengan bahagian A tadi, pemahaman petikan di dalam bahagian B ini perlu dijawab dalam bentuk respon terhad. Dan bahan rangsangan juga, stimulusnya juga melebihi satu. Kalau tadi di bahagian A kita tengok satu sahaja bahan stimulus. Tetapi untuk bahagian B ini kita buat kombinasi beberapa bahan. Sama ada 2, 3 atau lebih bahan stimulus itu. Kemudian calon perlu menjawab soalan dalam bentuk respon terhad, perlu membina ayat sendiri untuk menjawab soalan tersebut. Baik, seterusnya ini adalah soalan Komsas, ya, soalan Komsas. Soalan berkaitan dengan novel, ya. Murid-murid di tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 mereka mempelajari novel. Jadi soalan-soalan ini akan diuji di bahagian pemahaman respon terhad untuk novel ini, ya. Baik. Kemudian untuk bahagian C, ya, bahagian C soalan memindahkan maklumat, ya, kemahiran membaca dan memindahkan maklumat. Untuk soalan ini dia berbeza mengikut tingkatan, ya, berbeza mengikut tingkatan kerana pembelajaran murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3 ini berbeza, ya. Jadi untuk tingkatan 1 inilah contohnya, ya, contoh soalan meringkas, ya, ringkasan. Dia perlu membaca petikan ini kemudian menghasilkan satu ringkasan mematuhi peraturan yang berada di arahan tersebut. Kemudian kita ada juga soalan rumusan, ya, soalan rumusan. Jadi sama juga tetapi calon perlu membuat rumusan, ya. Jadi kata tugasnya berbeza. Yang tadi menghasilkan ringkasan dan yang ini menghasilkan rumusan. Baik, seterusnya soalan berbentuk ulasan. Jadi soalan ini memerlukan calon membuat ulasan berdasarkan bahan, sama ada bahan grafik atau bahan berbentuk petikan. Perlu menghasilkan satu rumusan. Baik, jadi itulah untuk kertas 1, untuk kertas 1 bagi bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Baik, seterusnya ialah untuk kertas 2. Nah, kertas 2 ini sangat mudah saja, ya. Okey, dia ada 2 bahagian juga. Ini contoh soalan bagi bahagian A. Ya, kita ada soalan ini memerlukan calon untuk menulis karangan pendek ataupun lebih kepada perenggan. Ya, sebab itu kita dah bagi dia punya maklumat-maklumat di situ. Calon hanya perlu menghasilkan satu karangan pendek berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam soalan ini. Baik, yang seterusnya soalan bahagian B iaitu soalan respon karangan respon terbuka, ya. Soalan ini adalah soalan panjang yang mana calon perlu menulis, ya, tidak kurang daripada 180 patah perkataan berdasarkan bahan grafik dan 3 pilihan soalan yang telah diberikan. Jadi calon hanya perlu memilih satu, ya, pilih satu daripada 3 soalan yang diberikan dan hasilkan satu karangan berdasarkan bahan grafik tersebut. Jadi ini dia punya contoh soalan bagi kertas 1 dan kertas 2 untuk kesemua bahagian. Okey, baik, itulah dia pengisiannya dan mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit rumusan ringkas untuk sesi kita pada hari ini. Silakan Tuan. Baik. Jadi secara keseluruhannya, ya, segmen ini akan membantu, ya, saya harap dapat membantu sama ada calon ataupun guru bagi memahami format, ya, format pentaksiran ujian akhir sesi akademik bagi peringkat menengah rendah ini. Kemudian untuk memahamkan lagi, kita telah berikan contoh soalan untuk setiap bahagian. Jadi dengan perkongsian maklumat ini, saya berharap guru-guru dan murid-murid dapat manfaat dan ilmu daripada perkongsian ini. Okey, ya. InsyaAllah, dan diharapkan guru dan juga murid memahami sepenuhnya lah pengisian pada hari ini, Cikgu. Tuan, bagi format pentaksiran Bahasa Melayu Menengah Rendah. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye.